banyak perkara yang saya telah pelajari di camp ni. Contohnya seperti subjek DI boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Mereka dapat terangkan tajuk-tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey up, listen up. Wanna be such a student? Remember about a die. Remember inside kita. Remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be such a student? Remember about a die. Remember inside kita. Remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Cheer up, on the Hazor we trust to help me level up. Cheer up, on the Hazor we believe our grade will be increased. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi live petang ni. Pagi sebenarnya. Pagi nak ke tengah hari. 11.30 ni. Alright, so sekejap. Kita sedang bersiaran langsung dekat Facebook dengan YouTube. Okay, di Lahazul Education di page Facebook dan di akaun personal saya sendiri di Facebook juga ada bersiaran langsung untuk kami maklumkan pada pagi ni tentang beberapa pengumuman lah dengan Cikgu Mariam Binai, saya dan Cikgu Mariam. Alright, so kepada mereka yang sedang berada dalam live ni boleh komen dulu supaya kita tahu suara kami jelas ke, gambar kami jelas ke tidak, connection kami okey ke. Yep. Okay. So nak tengokkan sebab kita tak pakai, kita tak ada mic sangat. Okay, kita nak tengok adakah suara kami jelas, gambar kami jelas. Alright, so ada beberapa pengumuman yang kita nak buat sebab tu kita adakan sesi live pada pagi ni. Okay, pengumuman mengenai bulan 9 dan cuti sekolah ni sebenarnya. Kita tahu dah bulan 8, dah hujung-hujung bulan 8 ni kita ada cuti sekolah yang di mana cuti kemerdekaan first. Betul. And then di bulan 9 ni juga kita akan ada berapa lama cuti sekolah actually Cikgu Mariam? Seminggu je. Seminggu. So dalam masa seminggu tu kita di Hazard Education dah dipenuhi dengan beberapa aktiviti ataupun program lah. Itu kita nak bagi tahu pagi ni. Cikgu Mariam dah boleh ke? Boleh. Okay. So untuk program pada cuti sekolah ni, okay, kita akan adakan apa? Memang kita tahu cuti sekolah memang ada program, tapi program ni apa tujuan dan apa benda sebenarnya? Okey, cuti sekolah ni kita ada bengkel Rocket A Booster. Rocket A Booster. Rocket A Booster. Rasanya Rocket A Booster ni baru kan, pernah buat setiap tahun kan? Yes, ini program setiap tahun dan kita adakan Rocket A Booster ni sebab bulan 8 ni dah pun nak dekat dengan hujung tahun sebenarnya. Bulan 8 betul? Kan, bulan 9 dah hampir-hampir dengan peperiksaan akhir tahun untuk belajar sekolah tingkatan tahun 4 sampai tingkatan 4. Okey, tingkatan 5 pula kita nak fokuskan kepada trial. 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 Dong SPM akan berada ataupun akan menduduki exam pada tahun depan kan? SPM. Betul. Okay, so trial lah. Kita nak prepare-nya. Okay, so itu Rocket A Booster ni hanyalah kita nak cover ataupun betul-betul fokuskan kepada ujian akhir tahun dengan trial lah ni. Yes. So tak ada basic. Okay. Basic tak ada lah. Tak ada lah. Kita mahu nak fokus pada akhir tahun, periksa akhir tahun. So maksudnya bukannya kita bincang tu terus memang kau tak ada nota lah. Ada, ada. Cuma bila dah akhir tahun dia punya revisi tu agak pantas lah. Okay, so kita lebih pada fokus pada perbincangan soalan. Memang terus masuk format exam. Cuma kali ni bezanya Rocket A Booster kali ni kita ada off bengkel dan juga kelas premium mentoring sendiri. Okay, bengkel dengan mentoring dua benda yang berlainan kan? Yes.
Kalau bengkel ni kita memang fokus kepada macam peperiksaan, masalah peperiksaan, tapi lagi ramai lah dalam peserta dia. Okay, dalam 20 ke 30. Tapi kalau untuk premium mentoring, kita ada had peserta. Contoh macam ada yang nak try program premium mentoring, pernah dengar tapi takut nak try kan. So kali ni boleh try dulu untuk satu sesi. Jadi anda boleh nilai sendiri macam mana program premium mentoring ni, dan kalau menarik bolehlah lepas tu try lagi. Untuk kenapa mereka nak kena try mentoring sedangkan dah ada bengkel tu? Okay, mentoring ni dia lagi proses cakap special. Yelah, dia premium mentoring kan. So kita lebih fokus pada dia. Bilangan student pun tak ramai dan kita fokus pada topik dia sendiri. Contoh dia darjah 5. Dia nak join program premium mentoring tahun 5. Jadi memang kita khususkan peperiksaan fokus soalan tu kepada tahun 5 sahaja. Sebab mungkin ada parent yang dia nak masuk mentoring bukannya bengkel kan. Sebab tu kita offer dua-dua macam gitu. Betul. Sebab yalah mesti orang tanya kenapa tiba-tiba RAB ni buka mentoring pula, sebelum ni tak ada join mentoring ke? So sebab nak bagi tahu ada setengah parent yang berfokuskan dia nak fokus untuk akhir tahun ni tapi dia nak mentoring. Bukan macam join bengkel. Tapi ada setengah juga yang mana mereka lagi available ataupun lagi selesa nak join bengkel lah. So mereka join bengkel. Which is bengkel yang kita bagi tahu tu pasal RAB ni lah. RAB tu apa? Rocket Air Booster lah. So Rocket Air Booster ni untuk semua level ada. Yang daripada tahun 4 hingga lah tingkatan 5 lah kan. Actually. Cuma subjek tak semualah sama. Dia ikut tahap dan peringkat lah sebenarnya. Kalau SPM lain lah subjek yang ditawarkan. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 lain subjek ditawarkan dan tahun 4 hingga 6 lain. Sebab SPM dia ada elektif. Ya betul. Kalau tahun 4 sampai tingkatan 3 kita offer 4 subjek lah. Apa dia? BM, BI, Math dan Science. BM, BI, Math dengan Science. Dan tambah sikit lah sejarah. Untuk tingkatan 1 tingkatan 3 lah. Tingkatan 3 dan tingkatan 3. Okay, kalau tingkatan 4 tingkatan 5 kita ada juga program mentoring bagi subjek fizik, kimia, bio dan juga AdMath. AdMath pun ada untuk AdMath RAB pun ni. ada, yes. So sebab kita tahu AdMath ni kalau untuk trial pun boleh tahan juga kan. So sebab itu kita nak bersedia. Subjek AdMath ni pula memang markah memang boleh kira pakai jari. Selalunya kan. Kalau trial ni lagi susah daripada SPM sebenar. Selalu cikgu saya cakap macam tu juga. Selalu trial dia lagi susah. Kalau trial A insyaAllah SPM A kata dia. So untuk kita bersedia untuk trial ni sebab tu kita adakan RAB ni yang bermula pada 10 hari bulan 9 September sehingga 19 hari bulan September. 10 hari bulan September sehinggalah hari 19 hari bulan September sebenarnya. So untuk sepanjang 7 hari tu ke 9 hari? 9 hari, sepanjang 9 hari tu tak semestinya kita join 9 hari tu kan. Kita boleh ada juga sesiapa yang berminat saya hanya free hari Sabtu je. Boleh. Dia boleh bagi hari. Untuk program Rocket Air Booster ni kalau nak join 1 hari penuh kita ada package dia. Package dia. So nak join yang semua pun ada package dia. Faham. Dan bila join semua tu kita adalah bagi kelas percuma tambahan. Percuma kelas tambahan percuma. So pelajar ni kalau yang memang dia available sepanjang minggu tu 9 hari ni dia nak join semua boleh. Ada kelebihan kepada mereka yang ambil full package dengan mereka yang ambil selang-selang lah. Of course. Kepada mereka yang ambil macam by hari ataupun by day, by bengkel je, mungkin dia punya kebaikan ataupun dia punya benefit tak banyak macam orang yang ambil 9 hari straight. Cuma kalau macam ambil per sesi, contoh dia nak satu sesi je. Satu sesi, berbanding dia ambil 1 hari punya package, contoh dia 3 bengkel. So kemudian akan ada harga package lah. So harga package ni jauh lebih murah daripada harga yang per sesi ni. Faham. Yalah dia macam kita pergi beli ala carte lah dengan set. Ala carte tu mahal lagi. Set tu murah lagi. So lepas tu kita nak beritahu je sebab apa kita ada kat RAB ni, sebab kita tahu beberapa semuanya nak anak-anak mereka dibantu hujung-hujung ni kan. Sebab ada anak-anak yang tengah buntu sekarang ni nak buat apa. Dia tahu nak trial tapi nak buat apa, dia tak tahu nak buat apa ni sekarang ni. So inilah antara usaha kami untuk bantu mereka-mereka yang sedang mungkin perlukan bantuan, perlukan bimbingan, mungkin tak kenal lagi kami, sebab tu kami keluar dan mewar-warkan mengenai bantuan dan peluang lah kita panggil. Peluang ni untuk touch up dah hujung ni, takkan bulan 11 baru nak start dia tak tahan. So dah bulan 8 ni sebenarnya dah kira hujung tahun dah sebenarnya. Kalau katalah yang mana form 5 tu kata tahun depan
ada lagi beberapa bulan. Okey. Tak, ada juga pelajar cakap mesti tangguh punya exam ni kalau 3 tu tak jadi punya. Ui, sanggup kan tangguh? Sanggup, saya tak sanggup. Dah 2 tahun dah belajar, tambah lagi 3 bulan, nak tambah lagi 3 Ui, bulan. dia dah macam ni tau. Dia Pelajar-pelajar bukan Pro Max tau, dia macam tak tahu. pelajar SPM vocational okey je. Dari sini macam setakat lewat setahun saya pun dah tahun biasa. Oh, ya? SPM vocational malam 14 tahun. Oh, I see. So dia orang tak heran sangat. Alah tunda tak tunda sama je. Sama je kan? Yang SPM ni, yang SPM yang hari sekolah harian ni. Sekolah harian ni kalau katalah tak bersedia lagi, bulan 8 dah tak bersedia lagi, masih lagi di awang-awangan. So that mean ada something wrong lah. Mungkin nanti ataupun dia akan berlaku ni. Kita panggil study last minute, rebus buku. Okey, kacau, campur semua buku, minum satu malam. Jadi macam tu lah sebab study last minute. Kalau ikutkan study last minute ni, yang mana ambil science tulen, lagilah cikgu mesti benar beritahu untuk admit ataupun mat jangan amalkan study last minute ni. So sebab tu lah, sebab live sebelum ni, kalau ikutkan cikgu mesti beritahu kat saya, study last minute ni penyakit. Penyakit yang perlu dielakkan lah, sebab dia tak galakkan. Dia cikgu mat, dan dia pun tak galakkan untuk study last minute ni. So itu mat, sama lah untuk subjek lain pun. Subjek apa yang boleh ataupun digalakkan study last minute, mana ada. Sebab kita ada topik kan dan sebagainya. Kalau tak conquer semua tu untuk setahun. Tapi ada orang kan, dia prefer last minute. Sebab dia rasa macam tekanan, baru dia stress tu dia rasa. Itu yang saya bincang. Tapi tak bagus lah, actually tak bagus tu. Kenapa belajar sebab dalam tekanan? Kita pun ada juga kan, ada juga yang masuk berita yang mana dia study punya ni kan, sampai meninggal. Meninggal? Sebab apa dia study? Ini akan jadi headline, jangan belajar, anda akan dibunuh. Maksudnya dia study last minute kan tak tidur. Memang kata apa dia pressure so, pembuluh darah kat otak pecah. So itulah meninggal. Jadi memang bahayalah. Saya pun pernah study last minute sampaikan dia macam masuk exam tu topik saya dah memang ingat gila-gila, memang saya dah kuasai dah, memang tanya dah bila pun saya boleh jawab. Tapi masuk exam tu terus blank. Ya. Itu antara orang kata apa paling famous juga masuk exam blank. Masuk exam. Saya tak pernah macam tu, saya tak percaya orang cakap. Aku blank ke betul tu. Sebab sebelum ni tak study last minute. Masuk exam dapat aje macam. Study juga cuma tak ada pukul 2 pagi tak pernah. Sekali. Bila sekali tu dia tak ingat langsung. Ayat pertama pun saya tak ingat. Itu kenapa? Sebab otak letih. Otak kita dah letih. So itu exam pula nak 3 jam pula tu exam. Okay, so untuk bantu pelajar-pelajar dah bulan 8 ni untuk bersedia bukan saja SPM pada mereka yang akan ada ujian akhir tahun peperiksaan PAT. Peperiksaan akhir tahun nanti, insya-Allah kita akan bantu dalam bengkel RAB ni 10 hingga 19 ulang sekali lagi 10 hingga 19 September. Untuk mengetahui package, kami tak ceritakan detail pasal package kat sini. Sebab apa? Itu boleh kita cerita dekat atau WhatsApp ke dan sebagainya, boleh hubungi kami. Cuma kita nak cerita tentang apa yang kami tawarkan dan apa kebaikan sertai bengkel program ni. Apa yang lainnya. Kenapa? Kita tahu lah Hazul memang setiap minggu buat bengkel. Ini datang lagi program, ada beza ke? Of course ada beza. Dia berfokuskan apa? Mungkin bengkel-bengkel kita ada secara mingguan sebelum ni kita adakan untuk fokuskan asas, untuk fokuskan teknikal, untuk fokuskan penulisan lah apa segala tu. Kali ni kita memang fokuskan hardly. Hardly memang untuk peperiksaan akhir tahun. So untuk peperiksaan akhir tahun ni kenapa penting kepada mereka yang form 3, nak ke form 4, nak pergi sekolah asrama ke, nak pilih sekolah-sekolah macam sekolah kelas tertinggi, bukan sekolah apa? Berprestasi tinggi. Berprestasi tinggi, sekolah-sekolah gempak-gempak. Nak tengok apa? Kalau PT3 tak ada yang form 3. So dia tengok peperiksaan akhir tahun ni lah. Dan juga ada beberapa penilaian lah. Yang dah jenam, nak masuk Mawib tingkatan 1, nak masuk sekolah ni, dia tengok apa? Tengok peperiksaan akhir tahun dan beberapa penilaian lain lah. Betul. Kalau nak masuk sekolah apa tu, sekolah asrama ke sekolah idaman lah orang kata kan. Sekolah idaman. Dia memang ada ujian, nak masuk tu tak ada ujian. Betul. Tapi dia akan kira juga ujian dekat markah dekat sekolah ni. Ya. So takkan kita nak buat itu macam just temu duga, bukannya ujian sangat pun. Temu duga walaupun dia ada ujian juga. Tapi dia macam menyeluruh tau, dia akan kira secara menyeluruh. So kalau dekat sekolah result kita macam so-so, kat sana walaupun result kita power tapi dia takkan match, dia tak boleh nak capai yang expectation mereka.
Betul. So tak kisahlah nak kalau tingkatan 3 dia kata dia tak nak pindah sekolah pun sekolah ni, tapi dia nak course tu. So kalau nak course yang dia nak tu nak sains. Betul. So of course lah sains dengan math Kena ada grade yang sepatutnya dia dapat lah. Kena fit lah. So macam takkanlah kamu nak ni. So kena usaha tu lebih sikit. Ada orang macam masih kita sekat dekat sains, ada orang tersekat dekat maths. Jadi apa kamu kena buat? Kamu kena cari satu cara baru, bukan cara baru, untuk betul-betul mentor yang boleh fahamkan kamu. Sebab actually untuk subjek semua ni tak susah. Cuma kamu tak jumpa cara je. Yes. Kan? Sama ada tak jumpa cara ataupun mentor belum ada. Okay. Mungkin mentor dah ada, semuanya tak cukup untuk kamu. Dari sini kamu perlu tambahan. Sebab ada setengah pelajar yang dengan sekolah pun dah okey. Sebab dia boleh buat study sendiri kat rumah, dia boleh buat jadual sendiri kat rumah. Tapi ada setengah, keupayaan mereka tak sama. Mungkin kat sekolah dia hanya 30% je dia dapat. Tapi dia bukanlah tak dengar. Dia dengar je kat cikgu cakap macam mana. Tapi dia 30% je, dia kena ada mentor kat rumah, kena guide dia kat rumah. Itu ada juga jenis pelajar macam tu. So kami ingin bantu yang macam tu lah. Yang memerlukan bantuan kat rumah. Mungkin ibu bapa mereka tak ada kemahiran untuk mengajar sebab tak semua ibu bapa guru kan. So mungkin dia tak tahu apa-apa yang secara teknikal dan sebagainya. Sebab tu kami adakan program untuk bantu mereka-mereka. Ibu bapa mungkin tak sempat nak tengok bahagian yang ni, mungkin ada komitmen lain, nak tengok bahagian pendidikan ni. So kami akan handle anak-anak anda dari segi prestasi dan sebagainya. Betul. So kalau ada bapa yang masih macam risau dengan prestasi anak-anak di rumah, so sekarang dekat online kan, lagilah kita macam tak tahu macam nak macam mana nak pantau. Okay, so peperiksaan pun jarang diadakan. Mungkin ada sekolah yang memang setiap bulan ada periksa. Kalau kata ada pun, itu semua atas cikgu sendiri kan, atas sekolah tu sendiri. Kalau ada buat kuis sendiri apa semua, tak sama pun. Itu pun ikut subjek. Ada cikgu memang dia nak pantau kebolehan pelajar dia buat. Memang ada pelajar kita, dia memang setiap bulan cikgu dia akan buat test, akan buat quiz untuk tengok boleh ke dia topik ni, boleh ke topik ni sebelum nak ke topik yang seterusnya. So dengan cara tu, dia boleh tahulah topik mana yang dia perlu fokuskan. Kan? Kalau yang buat macam tu Alhamdulillah. Kalau kata dah lama yang subjek memang mungkin cikgu dia ada cuti ke dan sebagainya, mesti tahu cikgu cuti mengandung kan dan sebagainya. So kekangan cikgu lain yang ganti untuk buat, cikgu yang ganti cikgu PJ. Cikgu ganti cikgu PJ. Macam mana nak buat exam untuk cikgu BM tu? Tak boleh lah. So dah ada kekangan macam itu. Okay. So kalau katalah prestasi anak tu dah dibiar lama, tak diuji-uji, so bahaya sebenarnya. Sekali exam, kita akan tahu prestasi dia macam mana lah. Sebab dah lama tak exam, belajar je. Ada pelajar cakap, dia kata kawan di sekolah ni, cikgu dia tiap hari buat, bukan tiap hari, tiap bulan ada exam. Exam dia tu tak bosan ke buat. Cikgu tak fikir ke nanti kalau pelajar tengok buku ke. Saya cakap lah at least dia buka buku. Kalau tak buat exam, mungkin dia tak buka langsung buku. Okay. So dia nak tanya juga kawan-kawan ke, dia nak tanya juga mak ke apa ke. Dia ada usaha lah, ada usaha. So at least dia, orang kata aku fikir juga pasal pelajaran dia. Secara tak langsung lah. Kalau kita nak suruh dia study, ada pelajar memang boleh. Tak suruh pun dia boleh study. Betul. Tapi ada orang dia memang perlukan satu benda yang dia nak tengok macam apa yang dia kalau dapat ni, kalau dia buat ni apa hasil. Yes. Ada yang perlukan bimbingan yang jenis. Sekarang saya dah tahu ni, cikgu. Sekarang saya nak buat apa dengan saya tahu benda ni. Dia dah ada input. Ada juga. Sebab kita tahu ada macam-macam jenis kan. Pelajar ni ada yang minat, ada yang tak minat. Yang mana selalunya yang boleh buat ulang kaji sendiri apa semua tu semua minat lah. Itu pelajar yang kita tak suruh pun dia memang ada usaha, ada effort sendiri tu. Kita panggil pelajar tu memang dah minat untuk belajar. So dia tak ada masalah sangat untuk study dan sebagainya. Cuma pelajar-pelajar macam tu juga bukan tak boleh join RAB. Mereka join untuk tujuan apa? Tujuan-tujuan mereka untuk join pelajar-pelajar macam ni ialah untuk boostkan lagi. Mungkin dah A lah, nak A+. Mungkin dah A bawah, tapi bawah A 82, nak A 90. So nak buat apa? Join juga RAB, sesuai juga. Mungkin orang kata, saya memang jenis macam tu, tak boleh join lah, saya nak join ke ni? Boleh. Okay, cuma kita beritahu tujuan 3 kategori yang akan join untuk program RAB ni. Kepada perempuan ataupun ibu bapa yang ada anak, memang tak tahu pasal teknikal. Memang kat rumah nak study sendiri memang tak boleh. Bukan dia malas, dia memang tak tahu nak study apa dulu nak study yang mana. Math dia pergi study bahagian glosari. Dalam buku teks tu kan dia bahagian glosari, dia study yang tu. Contoh dia tak tahu nak buat apa. BM dia bacanya puisi. Bahasa Arab dia baca Quran, BM dia baca puisi untuk study. So dia tak tahu nak katakan dia tak tahu. Dapat dulu? Tak pernah. Sama dua, tak belajar ataupun Google.
So apa nama, bila tak tahu nak buat apa, so RAB ni insyaAllah kami bukan sekadar kongsi teknikal, tips pun sama. Sebab jaranglah kita tak kongsikan apa yang pelajar boleh buat kat rumah. Betul. Okay, yang kita kongsikan yang sini hands on juga. Lepas bengkel kalau nak study sendiri, buat homework sendiri pun dia dah tahu dah. Sebab kita tahu, kita bagi tahu sumber, kita bagi bahan, kita bagi notes, kita bagi tips, insyaAllah tak ada masalah lah. So 3 kategori sebenarnya pelajar yang memang dah cemerlang, nak boostkan lagi, pelajar yang tak tahu nak study macam mana ataupun tak ada bimbingan lagi, nak lulus ataupun nak boostkan lagi ke B pun boleh juga. Mereka yang B juga nak ke A, ini juga merupakan peluang yang terbaik. Okay. Betul. So, Cikgu Mariam ada tambahan mengenai kita tahu Cikgu Mariam merupakan ketua akademik ataupun apa-apa persediaan ataupun boleh cerita sikit macam mana RAB ni dia punya modul disediakan. Okay, so modul dipersediakan. Macam sekarang kita memang kita prepare dengan modul ni. Okay, so modul memang kita fokus kepada soalan peperiksaan. Cuma dia kan ada beberapa sesi. Untuk sains ada 2 sesi, 3 sesi. Okay, so kita akan fokuskan untuk bahagian pertama, kita fokuskan bahagian, kalau contoh tahun sekolah rendah kita fokus ke tahap 2. So ke tahap 2 pula ada pecahan-pecahan jenis-jenis dia. Macam itu. Tapi memang fokus kepada soalan peperiksaan akhir tahun. Macam itu. So macam cikgu sendiri pun kan, kalau ada 2 sesi, mestilah cikgu nak fokus pada pemahaman dengan penulisan. Betul. Cuma untuk bahasa Melayu memang, kalau kata untuk bahasa Melayu memang ada penulisan, tata bahasa, ada pemahaman, 3 perkara ni lah. Macam sains, tambah sikit kebat. Kebat. Kebat kami termasuk dalam pemahaman lah. Okay, tak tahu kan, sekarang ni peratusan kebat makin meningkat. Macam 40, 30 kan, banyak lah tu kan. So nak dapat A tu memang kebat tu tak ada tinggal. Benar. Ada juga orang tanya saya, cikgu kalau saya jawab kebat je boleh tak? Lulus kan? Wih, itu yang mana dulu Saya cakap, kalau kamu jawab kebat, maksudnya soalan biasa tu mudah bagi kamu. Yalah tu. Jawab semua dapat A, kalau kebat saja. Berkemungkinan sebab ni kot, kebat tu boleh goreng. Yang jawapan tu tak boleh goreng, memang jawapan fakta. Okay, ada kebat yang boleh goreng cikgu. Yelah, kebat memang kena goreng kan? Ada goreng, tapi ada juga yang tak boleh goreng, memang dia fokus pada fakta. Ada fakta juga. Walaupun kebat fakta juga. Dia kebat, maksudnya dia akan relate dengan fakta dia. Dia macam BN, kita tanya, ya atau tidak? Ya. Itu kebat lah. Okay, reason ada kena relate dengan fakta. Okay. Okay. Faham. So macam mana pun dia kena tahu jugalah, maksudnya dia ada knowledge pasal soalan tu. Jadi dia boleh, orang kata apa, aplikasikan dalam soalan. And selalunya soalan kebat ni dia akan macam benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Betul. Tapi dia pelajar, dia tak pernah lalu situasi tu. Ya, dan itu kita nak kongsikan juga. Macam mana kalau soalan kebat tu kita tak pernah lalui pun. Macam mana nak jawab? Adakah kita boleh jawab? Boleh jawab. Boleh. Ada caranya. Sejarah kita nak bagi dia berfikir untuk selesaikan masalah tu. Nak bagi dia terfikir idea tu. Ada cara nak bagi terfikir. Terfikir pun nak bagi cara. Soalan tu kan, selalunya soalan-soalan pasal kata apa, kadang-kadang sebenarnya ada survival punya soalan. Survival maksudnya macam? Dia macam duduk dalam hutan. Dia bagi situasi macam mana? Situasi, ya. Dia bagi situasi. Itu kan, situasi dalam hutan, macam mana kita nak bagi air tu bersih. Okay. So kan, macam dia macam, tak pernah hutan. Ini level berapa ni? Ini tingkatan 1, 2. Tingkatan 1 hingga 3 macam tu lah. Ya. So macam mana kita nak bagi dia rasa macam mana dia duduk dalam tu. Ada orang macam dulu okay lah, camping semua kan. Sekarang kita tak ada camping. Jadi macam mana dia nak tahu situasi tu kan. So kita kena tunjuklah kat dia, kita kena cerita. Macam-macam cara lah Cikgu Mariam gunakan untuk mungkin dari segi video, mungkin dari segi gambar untuk diorang nampak feel suasana tu kan. Itu antaranya lah kita nak beritahu. Sama lah, itu sains. Basically yang jadi killer ni apa? Matematik. Matematik pun ada kebat, bukan tak ada. Dengan situasi soalan direct pun tinggal. Dia kalau matematik ni kan situasi macam ni. Bahan yang diperlukan nasi dengan garam. Siapa masak nasi? Berapakah, bukan, macam mana nak masak mi goreng? Lain je. Dia memang tak dapat jawab tu macam mana. Okay, so tapi beritahu kebat ni untuk matematik memang ada lah dia bagi situasi dan sebagainya. Okay, bayangkan kita punya anak-anak kita untuk soalan direct yang 2x tambah 3y tu pun dia tak boleh selesaikan, katakanlah. Macam mana pula kalau dia bagi situasi dan sebagainya. Okay, di RAB ni juga Cikgu Musi akan bimbing ataupun unit matematik ni akan bimbing pada pelajar macam mana nak lebih mudah selesaikan kebat. Selalu kebat je dia masalah. Tapi untuk BM lain. BM kebat dia saya rasa pelajar BM kebat pelajar setakat sini pelajar saya alhamdulillah okey lagi. Okey, dia macam dia boleh
dia boleh jana idea. Yang menjadi masalah untuk bahasa ni ialah bahagian tata bahasa dengan karangan. Yelah, Sebab banyak nak tulis. Betul. Diorang tak suka tulis kan, diorang macam aduh karangan je, 5 penggan je. Okay, yang menonton ni boleh say hi dulu. Ya. Kan? So actually kita sedang boleh say hi. kita sedang bincangkan ataupun tengah ceritakan tentang Rocket Air Booster bulan 9 ni. Sebab bulan 9 ni cuti dia tu memanglah kata seminggu tapi lebih pada 7 hari lah cuti tu kan. Ya betul. So kita buat ni untuk pastikan cuti anak-anak tu bermanfaat. Betul. Okay, so dia ada benda saat dia lah. Kalau contoh kan, dia cuti memang dia tinggal langsung buku tu kalau boleh tak lempar terus. Tak payah tunggu seminggu, 3 hari dah lupa. Kan, lepas 3 hari tanya balik. Yes. Oh, macam pernah belajar. Ini bukanlah mesti lupa tapi kebanyakannya bila kita tanya selalunya lupa. Yes. Selalunya. Okay, so lepas tu kita nak bagi tahu pembelajaran tu kena continuous lah. Dia tak boleh seminggu belajar, lagi 3 minggu tak belajar. Saya dah belajar seminggu, okey tu. Saya dah belajar seminggu. Terus lagi 3 minggu tak belajar. Tak boleh sebab dia kena continuously. Kalau kata dalam live kita what's on Lahazon this week yang setiap pagi Isnin tu, kita pun bagi tahu. Kenapa kita bimbing ibu bapa sekali dalam live. Biasa ajar pelajar je ni ajar mak ayah. Sebab apa kita nak pastikan at least kalau kat rumah kena tanya mak ayah boleh bantu anak-anak. Okay, sebab kita tahu bukan semua mak ayah cikgu. Kalau mak ayah tu cikgu senang. Jadi mak ayah engineer. Tapi mak ada juga, bombong. sebenarnya ada juga peserta-peserta Lahazon pun memang mak ayah cikgu. Yalah ada juga. So sebab tu kami, tapi still juga walaupun dia kata saya ni memang cikgu, tapi cikgu bila saya ngajar anak saya ni jadi singa. Cikgu jadi singa. Sebab tu lah diperlukan mentor. Itu antaranya lah keluhan-keluhan. So actually kita pun bimbing juga ibu bapa sebab apa kita percaya pembelajaran tu kena continuous. Pagi dengan sekolah, tengah hari ataupun petang macam tu mungkin dengan mentoring kami. Betul. Malam mereka buat homework. Nak tanya siapa? Yang ada kat rumah adik, kakak, jiran. Jiran tak tahu kenapa dia kat rumah doang. Okay. Tapi tu je yang ada. So Bahaya dengan bantuan kami insya-Allah pelajar-pelajar tu dapat buat homework sendiri, boleh apply lah maksudnya. Kali ni kan apa yang lagi istimewa? Sijil. Sabar. Okay, apa lagi istimewa? Kita ada juga program Cambridge. Program Bridge apa? Cambridge. Oh, Cambridge. Cambridge. So untuk pelajar yang nak ambil exam apa yang untuk dapatkan sertifikat. Certificated Certified lah certified lah. Daripada Cambridge sendiri. So memang international level untuk pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay, so dia boleh join program yang kami adakan ni sebab untuk exam Cambridge ni memanglah dia tak ada orang kata apa tak lulus. Okay. Tapi at least kalau tak ambil tu biarlah dia punya value tu tinggi. Ya. Ini untuk bahasa Inggeris betul? Bahasa Inggeris. Universiti Cambridge ni. So far kita buat bahasa Inggeris dulu. Betul. Mungkin next year kita buat bahasa Melayu lah. InsyaAllah. Okay, so Universiti Cambridge macam kita tahu unit bahasa Inggeris di Lahazon Education merupakan certified untuk peperiksaan preparation for examination untuk ujian Cambridge. So siapa-siapa yang nak ambil ujian Cambridge ni melalui kami. Macam tu lah nak senang faham. Okay, nak ujian yang ada kat Universiti Cambridge ni melalui kami, especially untuk subjek bahasa lah, lah apa segala semua tu kan. Okay, so untuk Cambridge ni pun ada juga Arabic ni ke Miss? Ada juga include untuk 10 hari ni. Okay, so untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai apa Cambridge, okay, minta maaf. Ada motor guys. Okay, untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai ujian Cambridge ni, ujian Cambridge ni ada kena dengan PDPR ataupun tak ada kena dengan sekolah Maksudnya macam ni, dia kalau dari segi format dia tu agak berbeza dengan KSSM. Ada beza tapi ada juga persamaan dia. Okay, dari segi mana tu? Dari segi maksudnya macam test itu dia ada speaking. Dia ada speaking test. So KSSM pun ada juga speaking and listening kan. Mungkin term yang digunakan tu berbeza. Macam itulah. Okay. So tapi still lah bahasa Inggeris. Sebab kita tahu English pelajar-pelajar ni dia CEFR kan? CEFR, CEFR. So bila CEFR ni kita dah guna lama sebenarnya, cuma ni lebih menguatkan lagi bila modul Universiti Cambridge sendiri kita applykan dalam kaedah KSSM pelajar ni. Betul. Sebab kita tahu KSSM ni pun rujuk CFR. CFR ni of course daripada mereka. Daripada kita tahu daripada universiti sebelah sana lah. Okay, so yang ni kita nak kongsikan di mana pelajar boleh ambil juga ujian Universiti Cambridge ni. Okay, dia dinilai dengan band lah kan, band 1, band 2, band 3. Tak, dia ada A1, A2, itu level B1, kan? B2, level lah. So okay. kita nak, ayalah kalau ikut B2 tu band 4 lah macam gitu. Okay. Kan? So kalau A1 tu band 1,
So nak at least lah kan kita join ni dapatlah band 4. Yes, sebab apa band 4 tu bukannya untuk kita simpan buat kasar macam sijil nilam ke apa ke tak. Dia sijil tu worldwide kan. Sijil nilam ada lagi. Ada sijil nilam siapa paling banyak baca buku. Dulu lah. Sekarang tak tahu. Baca bukan sinopsis je kan. Tak, ambil tajuk je. Pergi masuk perpustakaan ambil tajuk je. Okay. Tapi nak bagi tahu sijil Cambridge ni dia worldwide. Dia diterima worldwide. Sebab apa? Bukan kami yang keluarkan, sebab Cambridge yang keluarkan sendiri. Okay. Dan kita juga sebenarnya, mak ayah pun sertai juga Cambridge ni, masalahnya. Bahagian speaking. Okay, untuk belajar-belajar bahagian-bahagian speaking dan sebagainya. Ada juga yang cikgu-cikgu sit down untuk Universiti Cambridge ni punya exam. Okay, ada juga. So dari sini kita tahu untuk bahagian-bahagian ataupun apa-apa input daripada unit BI kami ni, insyaAllah membantu para guru dengan pelajar sekali, dia sekaligus. Okay, sebab CFR kan, kita tahu CFR ni adalah topik ataupun syllabus yang baru. So insyaAllah dalam program RMB ni pun kami includekan juga. Okay, untuk sejarah ni, untuk sejarah ni cakap dia, macam kita tahu tahun 4 hingga 6 pun ada sejarah juga. So yang mana yang ditawarkan ataupun tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sahaja? Tak adalah, maksudnya Okay. untuk tingkatan 1 dan 3 Okay. satu sesi, okay, satu sesi. Okay, Kalau form 4, form 5 dia juga sesi dia. jadi jugalah. Ada. Okay, so kita nak bagi clear kat sini kepada ibu bapa sekalian, sejarah juga merupakan subjek wajib lulus kepada mereka yang ada anak form 4, form 5. Betul. Okay, subjek wajib lulus. Dan SPM dia tak tanya form 5 saja. Kan? Walaupun sejarah dia tanya daripada form berapa? Form 4 lah. Form 4. Okay, math daripada form 1. Dia sejarah form 4 dia pun dah 10 bab. 10 bab. Yes. Wah. Form 5 lagi. So Okay. takkanlah kita nak tunggu. Memang tak boleh, sejarah memang tak boleh nak study last minute. Yes. Saya dulu study, bukan dulu saya tak minat sejarah pun actually. Okay, tak ramai minat sejarah ni. Saya macam, sejarah waktu mana ni kan. Tapi Alhamdulillah lah dapat kesedaran awal bila jumpa cikgu yang, cikgu tu memang best. Dia memang tanya semua tahu. Okay. Dia macam bukan dia jenis yang kelakar, dia tak kelakar pun, tapi dia memang Penyampaiannya seronok. penyampaian tu nampak macam santai macam tu, macam macam gitu. Lepas tu bila tanya dia kan, saya pernah test soalan ni, dia boleh jawab. Try cikgu So try cikgu tu tak puas hati, dia tahu semua. Macam tu pun boleh Yelah dulu kan, kata apa, sekolah kan, kita tengok cikgu yang semua tahu ni macam apa yang dia tak tahu Ya dah. macam tu kan. So bila saya test tu memang semua tahu macam Start tu minat tak sejarah. boleh tahu ni, saya kena tahu juga. Nak lawan dengan cikgu. Lawan toki pula dah. Okay. Tapi kita boleh kata kan, untuk subjek sejarah ni memang kita tahu lah, antara dalam kaum kita especially. Yes. Kaum kita, jangan cerita kaum lain. Kaum kita yang sejarah dalam bahasa kita tu pun ramai yang masih lagi tak menguasai. Dia macam, yalah satu hal dia tak jumpa macam mana nak cari sejarah. Satu lagi dia macam, apa benda, baca macam benda yang dia memang dah set, mindset dia sejarah bosan. Itulah tu. Kenapa sejarah? Sejak bila sejarah ni bosan Sejak daripada Padahal kan sejarah tu, kalau contoh cerita pasal perang dunia, sampai sekarang ni orang cakap orang buat movie. Kalau dalam cerita perang tu pasti dia akan mention dia perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jadi benda tu sebenarnya dia macam sebagai kita punya knowledge lah, bukannya just belajar nak jawab exam saja. So nampaklah kamu ni macam berpengetahuan. Yes. Ni kalau orang cakap perang dunia apa tu? Sebab itulah juga kadang-kadang kita kena ada pengetahuan tu juga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu soalan kebat tanya apa. Betul. Soalan kebat ni soalan baru kan? Yes. Bukan soalan pasir question bila tengok balik, tak ada. Dia create soalan yang baru. Kebat dia tak pernah keluar. Sebab itulah. Tapi kita tahu bentuk dia macam mana. Sebab tu kita boleh prepare. So subjek sejarah, subjek wajib lulus. Okay. Kalau setakat lulus saja pun sebenarnya berbahaya actually. Kita kena kredit kepujian sebenarnya. Yes. Barulah. Ini untuk anak-anak mereka yang tahun depan universiti. Antara kos-kos, dalam banyak kos semuanya nak paling-paling kredit lah paling banyak pun. Selalunya jadi idaman lah. Contoh kos jadi idaman lah apa? Kos engineering lah, kos yang jenis yang wow, jadi astronot, jadi pilot lah. Semua tu kredit paling sikit. Contoh math tak boleh D, jadi apa? Pilot. Kita nampak kan, BM sejarah wajib lulus. Wajib lulus. Tapi matematik kena kredit.
Ya. Dia lagi dahsyat dia. Dia lagi dahsyat daripada ni kan. Sebab lulus ni kita tahu sampai E pun lulus lagi. BI lah, BI pun kena kredit kan. So kalau sejarah wajib lulus, okey lah lulus. Okey lah kan. Okey, lulus untuk tidak ambil sekali lagi CJ tu. Actually SPM ni sedang lulus. Cuma buat nak dapat next punya level tu yang susah. Kita nak result yang cantik tu kan. So SPM ni orang tak tengok lulus kau tu berapa, 40 ke 49 tu tak tengok. Okey, dia nak tengok A tu. Tak kisahlah A minus ke, A saja ke, A plus ke. Kita nak tengok A tu. Berderet. Sama juga macam nak masuk asrama kan. Nak masuk sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Dia kata 3 sekarang ni. Tahun depan nak pindah sekolah lain. So sekolah tu pun akan tengok result. Last kali dia exam apa lah. Band apa. Band berapa dan sebagainya. Mungkin sebab sekolah ni kita tahu dia nak jaga dia punya apa. Dia punya peratusan. Grade peratus sekolah. Kita panggil lah grade peratus sekolah. So dekat situ GPS. Grade peratus. Mungkin lah GPS. Grade peratus sekolah. Sebab tu serta-serta sekolah ada strict nak masuk. Kita tengok ini, tengok itu. Dia nak pelajar-pelajar dia jenis tu. So kita tahu kat sini banyak kegunaan atau banyak sebab nak kena prepare. That's why kita adakan Rocket A Booster. Yes. So Rocket A Booster ni pun menyeluruh actually untuk soalan mudah, soalan sederhana, soalan kebat semua kita dah rangkumkan. Untuk bahasa Inggeris pula termasuk sekali dengan writing, reading, listening dan juga speaking. So empat-empat ni dah ada dalam Rocket A Booster. Tak perlu cari dah tempat mana nak hantar listening, dekat mana nak cari writing. Yes. Macam mana nak speaking. Speaking yang mahal actually. Speaking and listening sebab tak ramai yang buat. Especially kaum kita. Yes. Bangsa kita. Especially bangsa-bangsa kita sebab ini bukan bahasa utama kita. Bukan bahasa ibunda. Betul. So kat sini Rocket A Booster ni pun kita adakan secara menyeluruh. Yang mana semua yang pelajar perlukan kita masukkan dalam RAB. Sebab memang aim kita nak bantu pelajar tu untuk tingkatkan grade dia daripada lulus mungkin boleh boost lagi pada B, pada A, A pula boost lagi nak sustain A tu macam mana kan. So kita adakan Rocket A Booster ni untuk bantu parent-parent yang mana ada masalah ini, yang anak dia masih lagi lemah dalam pelajaran. So nak boostkan lagi, macam mana nak upkan lagi. Kalau kata pun tak lulus tu nak bagi lulus pun dah seronok kan. Betul. So boleh join Rocket A Booster. Kalau nak program baker pun ada, program mentoring pun ada. Sebab kalau ikutkan, kita ada juga, yelah kita tahu PKP tak boleh nak, kita cerita sikit lah pengalaman ini true story lah, mak ayah sendiri bagi tahu. Dan tu kan kita tahu PKP tak boleh datang, tak boleh buat offline dan sebagainya. So cara kita bagi buku yang mana dekat-dekat sini, ibu bapa datang ambil tau. Satu hari ni, datanglah seorang ibu bapa dia ambil. Dia cerita lah, dia, bapa dah seorang bapa ni ambil buku tu, dah bagi buku tu sembang-sembang lah sikit pasal anak dia. Dia sampai tak percaya, anak dia boleh dapat A matematik. Saya silap A ke lulus lah? A untuk matematik. Dia tak percaya. Sebab dia tak boleh dulu. Dia tak percaya sebab dia tahu. Kita tahu, dia tahu anak dia macam mana. Okay, dia tahu prestasi anak. Yelah bapak kan, dia tahu anak dia macam mana dengan matematik ni. Tiba-tiba dia macam, kita tahu anak dia pun ada perkembangan yang baik. Dah jangan jumpa, sekali dapat jumpa, dia luar kan. Tak percaya saya dia dapat mat A. So macam mana nak bagi percaya ni? Nak kena percaya juga pakcik. Macam tu lah. So, dia datang, saya belajar tu daripada dengan Lahazin bersekolah rendah. Sekolah rendah. Sekolah rendah. Betul. So kita tahu lah matematik ni, kalau kamu stop, contoh dia UPSR tu okey lah result dia kan. Okay. Quite good lah. So kalau dia stop waktu UPSR, dia tahu tak yang waktu form 1 ni, saya pun tengok lah dia punya struggle untuk dapatkan A untuk math tu daripada form 1. So form 1 ni jurang dia daripada darjah 6 memang sangat tinggi. Kan, berbeza. So untuk sekolah rendah dia belajar dia sudah tolak bahagian darah tu kan. Tapi maksud ni dia dah ada kuasa 2, dah ada ni, dah ada apa, dah ada negatif positif semua kan. So macam ada juga soalan yang dia kena berfikir, dia bagi ayat. Matematik ni kalau selalunya orang matematik ni dia macam jawab soalan matematik dia nak soalan apa je. Betul. Dia tak nak ayat kan. Betul. So macam mana budak ni dia boleh dapat A? Itulah yang kita buat tu kan. Itulah pendekatan yang kami lakukan sama untuk RAB sebab kita tahu ramai lagi pelajar kat luar sana, ramai lagi ibu bapa nak anak-anak mereka dibantu macam ni. Betul. Kita tahu ramai nak dibantu macam ni. So kita open untuk peluang ni untuk semua ibu bapa. Lagi-lagi dah nak trial dan lagi-lagi dah nak ujian akhir tahun. Sebab kita tak naklah ujung-ujung nanti baru nak cari. Sebab tu kita tahu, lagipun kita open untuk sampai 10 hari bulan lah, sampai hari kejadian. So actually sampai 19 hari bulan ni ya. Kita open tiap-tiap hari tu pendaftaran tu dibuka. Cumanya kalau kata penuh, universiti kena tutup
Okay, kalau kata dah terhad ataupun dah sampai situ je limit kita boleh buka, sampai situ saja nak. Okay. So itu merupakan perkongsian kita pada pagi ni Cikgu Madan, sebenarnya dah masuk tengah hari dah. Untuk yang program mentoring, mentoring ni memang bukan banyak. So Mentoring. ada yang 1 kekosongan je. Okay. Ada yang 2 saja kekosongan. So dapat cepat dapat. Okay. Sebab memang orang nak sangat mentoring. Sebab mentoring ni dia lagi, yang kata apa, lagi Pendekatan dia lebih menyeluruh. pendekatan dia lagi menyeluruh dan kita lebih dekat dengan pelajar. Kita cerita sedikit lah kenapa mentoring ni orang nak. Antaranya ialah memang kita pantau dari segi kita ada grup sokongan WhatsApp. Okay, kita pantau jadual, kita pantau dari segi apa yang mereka dah pelajari setiap kelas. Apa-apa kelas yang mereka akan ada refleksi ataupun akan ada feedback daripada tenaga pengajar. And then daripada situ juga ibu bapa tahu macam mana prestasi pelajar, apa yang nak kena buat, apa solution, apa isu pelajar ni sebenarnya. Itu antara servis yang kita beri. Lagi So Cikgu Maryam? macam kalau parent ni dia selalunya buat refleksi tu dia paling suka. Sebab dia baca. Sebab apa, dia tahu anak dia belajar apa. Jaranglah cikgu nak update kan apa yang dia belajar. So kat sini kita update. Setiap kali Jadi kalau contoh ada pelajar pula yang kita rasa kita perlu bercakap dengan mak dia, kita akan cakap. kita akan berjumpa. Okay, sekarang ni secara online lah. Kalau dulu kita boleh je berjumpa selepas kelas, Jumpa terus. Okay. Tapi sekarang ni kita buat online, boleh terjumpa mak, ayah dengan pelajar sendiri. Benar. So apa cadangan yang kita, apa masalah yang dihadapi oleh pelajar tu, dan apa cadangan daripada kita sendiri untuk dia improve dan jadi, sebab dia ada potensi. Kita tahu setiap pelajar ni ada potensi. So kita kat sini nak tunjukkan dia ni, dia boleh sampai tahap ni. Okay, nak break dia punya Self-limiting belief. Yes. Okay. So itu antara kita panggil, bukan itu saja yang kita ada kat mentoring. Sebab itu mentoring ni merupakan kita panggil premium. Ada sebab lah kenapa perkataan premium tu ada dekat mentoring kita. Berbanding dengan bengkel. Okay, of course pendekatan. Habis tu bengkel tak bagus ke? Bukan nak bagi tahu tak bagus. Ada 2 kaedah pendekatan yang berbeza je. Nak bagi tahu tu je. Bengkel pendekatan yang berbeza. Mentoring pendekatan yang berbeza. Sebab itu kalau saya pening lah mentoring ke bengkel, habis tu mana dengan cikgu? Mentoring. Yes. Sama ada mentoring ataupun kalau kata mungkin ada yang kita faham dalam keadaan sekarang ni ada dalam certain budget. Yes. Certain ada beberapa yang dah ada certain budget, boleh dulu sertaikan anak-anak untuk bengkel. Okay, kalau kata macam dia macam tak okey lah ramai-ramai ni, kita tahulah dia nak mentoring. Betul. Okay, dia tu je. Nak ramai-ramai ataupun nak mentoring. Ataupun nak sikit-sikit. Ada yang parent dia memang dia lebih nak anak selesa. dia untuk yang grup yang kecil. Sebab dia kata anak dia jenis yang tak nak bertanya. So kalau ramai lagi dah tak bertanya. Laka ramai-ramai tu lagi lah. Bila pun dia buka kejap, tutup balik. Ya, Itu pun dia buka lah. Okay, so kita pun nak sebagai tenaga pengajar, kita nak tengok pelajar ni apa reaksi muka, expression muka dia. So benda-benda tu penting untuk kita reflect pada diri kita kan. Yes. Dia boleh ke tak yang ni? Kalau tak boleh kita ubah, kita tukar kan. Kita panggil apa? 2 hala lah. 2 hala lah. Communication. So bila kita bertanya pun dia, kalau mentoring ni, selalunya kalau saya tanya, memang pelajar tu tak malu untuk menjawab. Ya. Dia macam, okey, dan dia akan tanya semula. So itu yang kita nak. Ya, betul. Sebab bila dia tanya, maksudnya dia fokus apa yang kita ajar, and dia ada benda yang dia nak tahu. Kalau tak fokus tu tak ada. Benar. Sebab apa mentoring pun kita memang open. Cuma macam Cikgu Mariam kata tadi, tak semua slot available. Untuk subjek BM mungkin ada beberapa slot saja yang available untuk mentoring. Sejarah pun begitu dan subjek-subjek lain lah. Okay. So untuk maklumat lebih lanjut, nantikan live kami tak akan cerita setakat ini saja. Kita akan continuously akan cakap tentang program cuti sekolah ni. Sebab ini merupakan peluang yang kami tahu bernas untuk ibu bapa sertakan anak-anak mereka sebelum terlambat lah. Okay, so nantikan lagi perkongsian kami untuk kami berdua, Cikgu Farid dan Cikgu Mariam, mungkin bukan dengan kami, dengan tenaga pengajar yang lain juga mengenai program cuti sekolah ni. September 10 hingga 19, betul? Okay, 10 hingga 19 September ni ingat untuk kita sama-sama menjayakan program Rocket A Booster, membantu anak-anak anda lagi dalam peperiksaan akhir tahun dan trial. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cikgu Mariam, ada apa-apa yang terakhir? Last word lah. Last word Last word. Daftarlah. 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 Tidaklah. Okay. Kalau ada ibu bapa yang nak bertanya, so kita alu-alukan untuk bertanya dan boleh direct contact dengan kami berdua. Dekat semua media sosial yang relevan. Betul. So maksudnya untuk dapatkan konsultan macam nak terus dapatkan dengan khidmat nasihat dengan mentor di Tahazun,
boleh terus hubungi kami di Facebook Lahazon, boleh terus DM di Instagram juga, ataupun boleh juga tinggalkan nombor phone untuk kami hubungi semula. Benar? Okay. Sebab apa? Untuk di semua platform media sosial ni tak semua boleh, kita tahu mesej tak boleh semua kan, macam TikTok. Macam TikTok mungkin boleh mesej. Boleh. Yang Instagram, yang YouTube macam mana nak mesej. So kita tahu kalau kata yang sedang menonton ni boleh tinggalkan di ruangan komen, kita akan check balik, okey. Ataupun nak terus tanya, mungkin tak nak dapat khidmat nasihat, saya nak tanya. Sebenarnya saya nak dapat khidmat nasihat, boleh juga. Nak tahu apa yang kita usahakan, nak tahu background tenaga pengajar kami dan sebagainya, boleh bertanya. InsyaAllah. So nantikan lagi perkongsian kami dan akan datang, insyaAllah. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Stay safe. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Lahazon we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon ni. Lahazon terbaik.